Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara, kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang saya ucapkan dan salam hormat semua. Saya terfikir saudara-saudara, apabila Mahathir yang kini sedang berusia 100 tahun lebih, yang satu usia yang memang kita boleh cakap sebagai sudah terlalu tua, dan dikatakan apabila Mahathir sudah kalah teluk, rakyat sudah tolak Mahathir. Salam sejahtera saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video dan iklan kali ini yang sangat best. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kita mesti tahu bahwa kita mempunyai sistem imun badan yang berbeza-beza. Jadi, melalui sistem imun badan yang sihat, melalui sistem imun badan yang dididik dengan bijaksana, melalui sistem imun badan yang mempunyai kekuatan, boleh mencegah pelbagai jenis masalah kesehatan. Jadi, melalui transfer factor terapi imun, produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan. Badan kita, manusia, yang mempunyai sistem imun badan yang baik, yang sihat, yang dididik oleh terapi imun, boleh mengelak pelbagai jenis masalah kesehatan. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat tentang terapi imun transfer factor, Anda boleh menghubungi nomor saya yang tertera. Pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, satu signal buat Mahathir untuk berehat, satu signal paling kuat untuk Mahathir supaya tidak lagi terlibat dengan politik, melainkan terus menjadi negarawan. Tapi apa yang Mahathir buat? Mahathir masih saja menghentam Anwar, menghentam kerajaan yang ada hari ini. Saudara-saudara, saya sebagai rakyat Malaysia, saya sangat respect kepada Mahathir. Tapi dalam masa yang sama saya juga bersetuju dengan gesaan untuk Mahathir rehat saja di rumah, tenang saja di rumah. Kerana riwayat politik Mahathir sudah tamat. Karier politik Mahathir mungkin sudah tidak lagi segemilang yang dulu apabila telah ditolak rakyat pada PRU 15. Kekalahan yang amat teruk dengan kosong kemenangan. Jadi, apabila perkara ini berlaku, kalau orang cakap Mahathir kritikal, Mahathir tidak ada harapan lagi, Mahathir semakin nazak, saya bersetuju kalau itu berkaitan dengan politik. Saya boleh cakap Mahathir tidak ada harapan lagi untuk tumpaskan Anwar. Pertama, kerana faktor usia. Kedua, kerana faktor politik. Jadi, saya berpikir Mahathir memang sudah kritikal pada hari ini dalam keadaan politiknya. Tapi, dalam keadaan kesehatannya, kita tetap berdoa yang terbaik untuk Tun Mahathir. Baru-baru ini Tun Mahathir jatuh, dihantar ke IJN dan mendapat rawatan. Desakan terdapat masalah retak ataupun patah, saya tidak pasti. Yang penting terdapat masalah dalam di bahagian tulang pinggul Tun Mahathir. Kita berdoa yang terbaik untuk Tun Mahathir. Jadi keadaan terkini Mahathir, kalau dalam keadaan politiknya memang kritikal, terlalu kritikal lah. Tapi untuk keadaan kesehatannya, sebelum ini, anak Mahathir Mukris telah membuat kenyataan bahwa pembedahan bukanlah satu option. Jadi apapun kita berdoa yang terbaik untuk Mahathir, kita mau Mahathir sihat. Sebab saya respect Mahathir, beliau adalah seorang bekas Perdana Menteri. Beliau telah memberikan banyak jasa bakti kepada negara. Tidak ada sebab untuk saya membenci Mahathir. Tapi let's say lah, orang cakap Mahathir ni kritikal dalam keadaan politiknya, saya setuju. Kerana saya juga mahu Mahathir fokus untuk rehat di rumah saja. Tidak perlu lagi hentam kerajaan, tidak perlu lagi hentam Anwar. Kecuali kalau ada isu antara beliau dan Anwar, biarlah mereka menyelesaikannya. Tapi tidak perlulah Mahathir untuk menyokong, menumbangkan kerajaan yang ada hari ini. Tidak perlulah Mahathir menyokong apa-apa cara nak tebuk atap untuk tumbangkan Anwar. Jadi saya pikir juga saudara-saudara, kawan saya ada tanya,
kalau Mahathir meninggal, siapa pengganti Mahathir? Saya tertanya-tanya, pengganti untuk apa? Sebab Mahathir bukan ahli parlimen. Mahathir juga tidak ada jawatan di dalam kabinet, bukan dalam blok kerajaan. Tapi Mahathir ada satu jawatan lah, SG4 tuh, saya ingat tuh lah, dalam kepimpinan Perikatan Nasional bersama dengan PAS. Mahathir memegang jawatan penting yaitu sebagai penasihat SG4. Tapi kalau Mahathir meninggal, kalau nak cakap pengganti Mahathir memang tiada lah. Tiada yang dapat menggantikan Mahathir. Apapun kita berdoa yang terbaik untuk Mahathir, kita mau Mahathir terus sihat. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang saya ucapkan dan salam hormat semua. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, baru-baru ini Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dalam satu ucapan atau kenyataan beliau yang berkata di EP ini ada beberapa tim ataupun camp. Jadi akhirnya kepimpinan di dalam Barisan Nasional MCA telah membuat satu lagi kenyataan terbaru yang pasti membuatkan penyokong Zahid berduka cita. MCA anggap Zahid liability terbesar buat Barisan Nasional. Naib Presiden MCA Tan Teck Cheng menggesa Ahmad Zahid, menilai semula kepimpinannya selepas mendakwa pengurusi Barisan Nasional itu kini menjadi liability terbesar kepada gabungan itu. Kenyataan keras itu dibuat susulan kenyataan Ahmad Zahid bahawa wujud pasukan B dalam DAP rakan kerjasama dalam kerajaan sebelum menarik balik selepas disanggah Setiausaha Agung DAP Anthony Locke. Tindakan pengurus CBN yang mendakwa terdapat pasukan B dalam DAP kemudian menarik balik kenyataan tersebut secara tergesa-gesa amat tidak wajar serta langsung tidak melayakkannya untuk terus menarajui BN. Apabila Zahid membuat kenyataan ada tim B, Anthony Locke telah menyanggah perkara ini. Dan akhirnya MCA pula berkata, Zahid tidak layak untuk menerajui Barisan Nasional. Sebagai pemimpin tertinggi Barisan Nasional, kalau tidak sepatutnya bercakap tanpa berfikir, tidak berpegang pada kata-kata sendiri, dan bercanggah antara satu sama lain, kata Tan dalam kenyataan. Ahmad Zahid dalam ucapan penangguhan PAU 2025 di Ibu Negara dilaporkan mendakwa kenyataan bertentangan yang dikeluarkan daripada kepimpinan utama DAP datangnya daripada pasukan B. Timbalan PA mendakwa perkara itu dimaklumkan sendiri kepadanya oleh Locke, namun ia tidak mencerminkan pendirian kepimpinan utama DAP. Sebaliknya sekadar perbezaan pendapat kecil dalam parti. Locke menafikan dakwaan itu. Susulan itu Ahmad Zahid menjelaskan bahwa kenyataannya tidak bertujuan menggambarkan perpecahan dalam DAP. Katanya, isu-isu yang dibangkitkan bukan pendirian atau keputusan rasmi DAP. Sebaliknya pandangan segelintir pihak dalam parti itu terhadap kenyataan Ketua Pemuda UMNO Ahmad Saleh. Maksud saya dalam ucapan penangguhan Perhimpunan Agung UMNO adalah untuk menjelaskan bahwa terdapat kenyataan bercanggah daripada segelintir kecil kepimpinan DAP terhadap perkara yang dibangkitkan. Kredibiliti Barisan Nasional terjejas. Tan berkata perbuatan tersebut merupakan penghinaan langsung terhadap kredibiliti politik BN yang dibina bertahun-tahun. Adakah sekarang saya boleh kata Ahmad Zahid dalam keadaan yang kritikal untuk terus menerajui Barisan Nasional? Kerana rupanya masih ada yang tidak mahu, masih ada yang tidak yakin Ahmad Zahid untuk terus menerajui Barisan Nasional. Anda rasa kalau Zahid letak jawatan, Zahid dipecat sebagai pengurus CBN, Anda rasa siapa yang layak untuk menjadi pengurus CBN? Silakan komen di bawah.